الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. أما بعد. Yang saya hormati para imam, para bilal, pengurusi, timbalan pengurusi EJK Surau, Ashabu Fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menggerakkan hati kita untuk berjalan ke rumah Allah ini untuk sama-sama kita tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah. Ini ibadah solat maghrib berjamaah. Kita bertahlil, kita bertahmid, kita bertakbir, kita berwirid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah pun solat sunat ba'diyah. Alhamdulillah. Satu lagi nikmat yang seharusnya kita syukur ialah Allah masih lagi mengistiqamahkan hati kita, diri kita untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Kata ulama, sesiapa yang berada dalam majlis ilmu, dia sebenarnya telah pun berada dalam syurga Allah. Sama ada berada secara fizikal ini ataupun juga rakan-rakan FB Surah Al-Qudus versi 16 ini, di mana jua anda berada, itu jugalah yang dianggap sebagai berada dalam satu majlis ilmu. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita beralam maya, hari ini dapatlah bersemuka. Jadi nak kena ambil skill semula yang telah tinggal setahun. Skill untuk ceramah bersemuka biasa seronok dengan bermaya ini dia lain sikit. Nak bersemuka dia mula rasa lain sikit. Tapi tak apa, Zoom itu insya-Allah dia akan datang ketika kita bersemuka ni insya-Allah ya. Kita masih lagi membincangkan dalam pengajian berkitab kita dalam kitab Halal wa Haram fi Islam karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Kita masuk kepada membincangkan perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip halal dan haram dalam kehidupan kita ini. Dan sebelum ini secara alamaya kita bincangkan tentang kaedah yang pertama lagi, masih lagi kaedah yang pertama, kaedah yang kedua Kaedah yang kedua, yakni kuasa halal dan haram adalah hak Allah semata-mata. Maknanya yang menentukan perkara yang halal, perkara yang haram ini hanyalah Allah semata-mata. Apa jua yang Allah pandukan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sama ada pengharaman dalam bab makanan, pengharaman dalam bab bermuamalah, dalam bab kekeluargaan, dalam bab az-zabihah, semuanya itu terangkum dalam Al-Quran Karim yang Allah sebutkan. Di samping dikuatkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, baginda Rasulullah SAW, dan juga para alim ulama yang membuatkan ijma' ulama, fatwa-fatwa. Tapi semuanya itu mesti dirujuk kepada
Al-Quran dan juga kalam Allah yang ditentukan, ya. So kita tak bolehlah nak kata haza halalun wa haza haramun, hanya Allah saja yang menentukan. Kan? Musim-musim ni ramai orang yang suka mengharamkan. Kan, orang yang tak datang masjid dia duk kata AJK haram. Ada yang kata haram jadah pun ada juga. Orang marah. Tapi nak buat baik ni tuan-tuan, nak berdakwah ni cabaran dia cukup kuatlah. Ya? Sebab tu saya memang sangat-sangat memuji orang yang bekerja sebagai AJK masjid, AJK surau ni. Ya? Banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan. Ya? Banyak pahala yang telah mereka garap, yang grab yang mereka dapat, kan, dengan syarat keikhlasan yang ditanam dalam hati mereka, insya-Allah, ya. Baik. So dalam saya akan menyambung lagi sikit berkenaan dengan apa yang Allah halal, apa yang Allah haramkan, itu semuanya hak mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kepada para alim ulama dulu pun juga tak berani nak mengatakan ini haram, ini halal, melainkan kena rujuk kepada Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah SAW, ya. Baik. Berkata tuan kitab Al-Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitabnya daripada Al-Qadi Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah, berkata, aku lihat ramai daripada guru kita, dari orang-orang yang ahli dalam ilmu fiqh, orang yang faqih, orang yang ahli, orang yang pakar, ulama fiqh ini, mereka sentiasa benci untuk mengeluarkan fatwa-fatwa agama dengan mengatakan haza halalun wa haza haramun, ini halal, ini haram. Maknanya Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab dia mengatakan bahawa Qadi Yusuf, ulama-ulama dulu, orang yang alim, ya, orang yang menjadi tempat rujukan, pun juga takut nak mengatakan ini halal, ini haram. Takut. Kita ini sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Ini haram tak boleh, ini haram tak boleh. Sedangkan Islam itu bukan agama yang mengharamkan. Islam agama yang memberikan garis panduan, ikut mana. SOP pun ada, kan. SOP itu garis panduan. Maknanya ada dia punya garis panduannya, ya, yang ditentukan, ya. Maka ulama-ulama dulu, tuan-tuan guru kita dulu memang takut nak mengatakan ini haram, kecuali terbukti yang telah dirujuk oleh ulama-ulama dulu. Ulama dulu mengatakan ini tak boleh, disambung sampailah kepada hari ini. Hari ini alhamdulillah, kan, kita ada para mufti kita ada majlis muzakarah fatwa, kita ada pejabat mufti yang boleh memutuskan sesuatu perkara yang baru, kan. Macam isu fatwa vaksin lah, ya. Ramai orang yang duk tanya mengapa Singapura haram, mengapa Indonesia pula katakan yang ni haram, yang ni halal, mengapa Malaysia tak mengharamkan. Dia suruh haram juga. Dalam masa yang sama, golongan-golongan yang anti vaksin ni memang cukup ramai, tuan-tuan punya. Saya ada dalam jawatan kuasa menggubal jawapan-jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan golongan-golongan anti vaksin ini. Memang ramai, rupa-rupanya ramai, dan ramai juga di kalangan ustaz-ustaz ni. Ustaz pun ramai, ya. Kebanyakan yang ialah mereka hanya berpegang kepada kitab-kitab lama ini. Bukan lama lah, maknanya kitab-kitab yang tidak membahaskan kepada fiqh contemporary ini. Sedangkan fiqh ini dia sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, kan. Hukum itu tetap berubah. Bukan zakat zaman, tempat pun lain, tuan-tuan. Singapura kata lain fatwa, Malaysia kata lain. So kita yang duduk di Malaysia ini wajib kita berwala dengan ulil amri yang ada di tempat itu. Ulil amri bukan Ustaz Amri ni dah. Ulil amri noh, pihak pemerintah lah. Ke mana pun lagi mana ianya tidak membawa kepada yang mungkar,
kita kena ikut, wajib ya. Maknanya ulama itu takut nak mengatakan halal dan juga haram. Sampai nak bahas bab rokok pun panjang cerita dah. Takut lah. Tapi kita ada fatwa mengatakan rokok tu haram lah tuan-tuan. Soal gazet ke tak gazet tu lain cerita. Hukumnya ada haram. Jangan duk bahaslah bab tu. Kalau nak isap rokok juga silakan. Cuma saya kerap sebutkan nak isap rokok, carilah rokok yang ada logo halal. Carilah sampai dapat. Kalau ada lah, ada insya-Allah tuan-tuan ya. So dalam hal ini ulama dulu memang takut nak mengatakan haza halal wa haza haramun, kecuali illa menerangkan apa yang sudah tersebut dalam Al-Quran Al-Karim dengan terang tanpa perlu kepada penafsiran lagi. Kalau dah jelas Quran katakan bahawa Allah mengharamkan arak najis, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. So dalam hal ini memang jelas dah arak itu bukan mabuk, bukan mabuk. Allah haramkan arak kerana ianya rijsun, itu najis arak. So kita jangan pegang bahawa arak itu mesti mabuk. Hari ni arak dah tak mabuk dah tuan-tuan. Arak ni dah jadi benda yang energy drink, minuman yang bertenaga. So itu pun juga dibahaskan. Sama jugalah yang kita bincang bab cheese baru ni. Ini dalam prinsip yang pertama, apabila Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang boleh ke tak boleh, kan? Boleh ke tak boleh, halal ke haram nak makan cheese ni. Tapi dia tak sebut cheese, dia sebut keju, kan? Orang sini keju ke cheese? Cheese. Kemah orang 19 ni dah. Cheese. Orang kampung saya sebut keju ya. Maknanya kita lihat apabila Salman Al-Farisi bertanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi pun juga tak jawab haza halalan wa haza dah. Nabi tak jawab itu. Apa yang Nabi jawab? Nabi jawab kata al-halal ma halallahu fi kitabi. Halal itu apa yang telah Allah halalkan dalam Al-Quran. Umumnya. Wal haram ma harramallahu fi kitabi. Haram itu apa yang telah Allah haramkan dalam Al-Quran. Itu Rasulullah jawab kepada pertanyaan Salman Al-Farisi nak tanya tentang dia ada 3. Tanya tentang kaldalia, boleh ke tak boleh makan, dan juga tanya tentang keju. Zaman sahabat, zaman Nabi dah ada isu tentang keju ni tuan-tuan. Wal haram ma haramallahu fi kitab. Haram tu apa yang telah Allah haramkan dalam Al-Quran. Wa mimma sakata, Nabi kata. Apa yang didiamkan, Allah tak sebut pun halal ke haram, mimma afalakum, itulah yang dimaafkan bagi kamu. Ulama hadis dan juga Dr. Yusuf Aqrawi sebutkan dalam hal-hal yang tak tahu ni kena kaitkan dengan ayat yang lain, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah, rujuklah kepada orang yang ahli, yang lebih tahu. So hari ni orang tentang cheese, memang benda tu sangat-sangat kritikal. Dia adanya rennet contohnya, dia ada blood plasma, dia ada enzim, dia ada emulsifier, ada stabilizer. Jadi dalam hal ini kena tanya kepada orang yang ahli. Sebab itulah benar sebagaimana yang Imam Asy-Syafi'i sebutkan bahawa kecuali yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, hurimat alaikum maitatu wad-damu wal hamu khinzir. Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih. Apa yang disebut yang disembelih yang tidak disebutkan dengan nama Allah. Wa munqaniqatu wal mauquzah, yang terjatuh tempat tinggi, yang kena tanduk. Itu semua perkara-perkara yang jelas Allah sebutkan, yang itulah. Tapi kita kena ambil juga perkara-perkara yang berlaku proses-proses hari ni, kan? Macam juga orang yang bincang pasal perbahasan tentang vaksin yang ada dia punya seed and parent seed.
dia punya trypsin dia daripada sumber porcine base. Dia ada ingredient, dia ada tempat yang nak membiakkan dia punya bakteria. Ini lebih kepada sains lah. Sebagaimana Islam, syariah, orang agama dengan saintis duduk bincang, akhirnya itulah yang dikeluarkan fatwa ni. Dan dikhabarkan kepadaku Ibnu Sa'id daripada Ar-Rabi' bin Haytham, dan beliau seorang tabi'in yang masyhur, bahawasanya berkata, awaslah kamu jika seseorang dari kamu berani mengatakan bahawa Allah telah menghalalkan yang ini dan merelakannya. Lalu Allah menjawabnya kepadanya, aku tidak pernah menghalalkan yang itu dan aku tidak akan merelakannya. Ataupun dia berani mengatakan bahawa Allah telah mengharamkan yang ini, lalu Allah menjawab, dusta engkau, aku tidak pernah mengharamkannya dan tidak pernah melarang sesiapa daripadanya. Kalau kita lihat memang banyak diperbincangkan tentang bagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi banyak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Contoh, sampai sekarang orang Yahudi kosher kan. Kalau Islam kita ada sijil halal. Kalau kosher, kalau orang Yahudi dia ada sijil kosher. So, kita jangan duk pegang bahawa kalau tak ada halal boleh makan kosher, jangan. Ramai yang duk pegang kita boleh makan kosher, tak. Kosher dia bukan Islam. Kalau yang bukan meat base, yang bukan daging, ala kulli hal okeylah. Kalau kata plant base, macam kacang sebagainya, okey. Yang berasaskan kepada animal base, haiwan ini, sebab kosher dia tak boleh orang lain sembelih, melainkan orang kosher, dan kosher pun hanya ustaz rabai yang kopiah kecil tu saja yang boleh sembelih haiwan dia. Yang lain tak boleh, dia memang dia tak bagi. Kalau tempat yang sama kan, lain yang sama, kita pergi ke Australia, New Zealand pun, yang kami pergi, memang kalau katakanlah nak sembelih kosher, sebelum tu kita sembelih halal, dia akan basuh dulu. Sebab bagi mereka yang lain semuanya haram bagi mereka. Orang Yahudi ni, kosher ni. Dan tukang sembelih dia hanya rabai itu saja. Agama yang Yahudi yang lain tak boleh. Macam kita ustaz je lah boleh. Orang yang belajar dengan Islam, ustaz je boleh. Kalau bukan ustaz tak boleh sembelih. Begitulah. Tapi kita semua boleh kan. Tak kira ustaz ke, Tok Imam ke, JKK ke, Reba ke, semua sembelih. Yang semuanya boleh menyembelih. Sebab dalam syarat sembelihan dia kata Islam, tak kira siapa pun, asalkan Islam. Itu mudah, ya. Islam ni agama yang mudah. Kosher tak boleh. Ya. Cumanya di Malaysia ni, kalau dekat kampung, saya ingat nak sembelih ayam seekor pun dia akan cari ustaz juga. Dia akan cari tok imam. Walaupun tok imam jauh tu, cari nak sembelih ayam seekor. Bukan ayam, nak burung. Burung seekor pun cari tok imam. Tok imam pergi Norita, tunggu balik, padahal dia pun boleh sembelih asalkan Islam tak nak dapatkan tok imam. Sebab tu kalau dekat kampung tok imam ni kira taraf tinggi. Sini ramai tok imam dah. Kat kampung nak cari tok imam payah. Kan? Kalau tok imam masuk makan KFC, halal KFC tu. Dia punya fatwa dia dah. Halal tuan-tuan. Kuat. Tapi orang Yahudi kosher ni hanya tok imam dia saja yang sembelih, dan mereka tak makan organ-organ dalaman. Offal ni mereka tak makan. Ya, sebab itu di Australia, New Zealand, offal ni, perut, tulang ni, dia akan ekspor negara Islam dan juga China, Korea. Dia nak makan lah. Orang Australia tak makan. Orang UK pun tak makan. Ya. Ustaz Roska dia duduk di UK 6 bulan ke 3 bulan itu kan. Orang sana terkejut tengok orang Malaysia duduk makan tulang.
Macam jin juga. Dia pun heran, kenapa orang Islam, orang Malaysia ni duk makan tulang? Dia orang tak makan tulang, dia orang buang. Kita kutip. Orang buat sup tulang. Dia orang tak makan, orang putih. Bukan setakat tulang, kepala ikan pun tak makan. Tak makan kepala. Sebab mereka berpegang bahawa tempat-tempat yang banyak toksik lah, banyak toksik. Kalau ikan ni, tempat yang paling cepat buruk di mana? Tuan-tuan. Kalau kita pergi beli ikan lah, katakan. Ke sini tak makan ikan. Macam pelik nampak. Kan? Takut sini makan stick belaka. Kan? Daging wagyu dah. Kalau pergi makan cheese dah. Makan cheese sini. Bisa dah. Kalau kita pergi kedai pasar, nak tahu kita nak beli ikan ni segar ke tak segar, di mana kita akan tengok? Tengok mata. Kalau mata tu merah je, duk tengok ustaz merah, maknanya balik lah. Maknanya itu ikan terlumpah punya. Selain mata, mana lagi kita cek? Insang. So mata dengan insang ni duk mana? Kepala. So tempat yang paling cepat buruk di kepala, sebab kepala banyak bakteria. Kepala ni memang di sudut vetnya, sainsnya memang kepala lah banyak bakteria, tuan-tuan. Kalau tak percaya, cuba cek kepala masing-masing ni. Banyak tak bakteria yang ada. So orang putih tak makan, kita kari kepala ikan lah. Itu yang sedap, misang lah. Bukan haram dah. Ini kaedah bagaimana orang putih. Bagi dia haram. Dia mengharamkan perkara yang telah dihalalkan. Orang Yahudi mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Yang itu tak betul. So dalam hal ini kita tak bolehlah begitu. Islam tu mudah. Okey, asalkan halal boleh makan. Kecuali yang diharamkan, darah haram, sebagainya, air kencing haram. So dalam hal inilah Allah mencela, mengatakan dusta kepada orang Yahudi. Orang Yahudi. Dikabarkan sebahagian sahabatku daripada Ibrahim Al-Naqai, dan dia juga termasuk fuqaha tabi'in yang terkenal di kota Kufah. Dia mengkhabarkan tentang sebahagian sahabatnya, iaitu apabila mereka mahu berfatwa terhadap sesuatu atau mahu mencegah dari sesuatu, mereka hanya mengatakan begini: ini makruh, ini tidak mengapa membuatnya, itu saja. Tapi jika mengatakan ini halal, ini haram, alangkah besarnya perkara ini. Dia takut nak mengharamkan. Allah kata makruh. Makruh itu lebih baik. Dan kadang-kadang kita lihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa ni, dengan pandangan-pandangan, kalau kita baca balik pandangan-pandangan yang diberikan oleh para mufti kita, ada perkara-perkara yang bagi pandangan mereka lebih baik mengharamkan mengikut kaedah syar'i. Lebih baik dia mengharamkan, maknanya stop terus daripada duk sebut makruh. Makruh kita ni orang Melayu makruh tak apa ustaz, makruh je. Makruh je ustaz. Sunat je ustaz, tak buat tak apa. Sedangkan ulama kata sunat ini yang sangat-sangat dituntut, highly recommended, yang sangat-sangat dituntut untuk kita buat. Makruh yang sangat-sangat dituntut untuk kita tinggalkan, dia tak sampai haram. Cuma dia ada makruh tanzih, makruh tahrim, makruh yang hampir kepada yang haram. Tapi kita ni tak payahlah sampai ke tahap itu. Sebab tu ada pandangan-pandangan dan juga mengikut kepada uruf dan juga mengikut kepada bi'ah semasa. Kadang-kadang sesuatu itu lebih baik dia mengharamkan. Contoh pandangan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan tentang hukum makan benda yang dinamakan dengan benda yang najis. Sebab baru ni timbul isu tentang
meat culture. Daging kruto ni, daging kruto yang dibuat dalam makmal. Dia bukan daging, dia hanya buat secara enzim dan juga stem cell yang diambil daripada haiwan. Ada juga saintis yang sebutkan diambil daripada rahim haiwan, sel yang ada pada rahim haiwan tu dia growthkan, dia biarkan dalam makmal jadi daging. Ya, jadi daging. Ya. Dan daging ini kalau beef itu okeylah. Ni ada yang disebut sebagai daging babi, pork meat. Tapi bukan daging. Disebut sebagai pork meat, daging babi yang bukan daging. Sebab hari ni orang dah bincang meat without animal, daging tanpa haiwan. Daging tapi bukan haiwan. Laki tapi bukan perempuan. Faham tak ni? Orang duk bincang hari ni lah kan. Benda-benda yang palsu. Banyak benda-benda yang palsu hari ni. Bukan setakat makanan, orang pun palsu. Harap-harap dalam surau ni semua palsu ketulin. Tulin Tulin bang kan. Haji Oscar tak tahulah sama ada tulin ke tak ni. Sebab hari ni dah kita tak tahu, nampak macam neng tapi atak. Dan dia mempunyai rangkaian yang cukup besar kan. Sebab tu isu tentang sajak ni, dia telah membina rantaian bisnes yang bisnes ini telah kumpul berbilion-bilion kan kekayaan dengan dealer, seller dia sebagainya, orang duk jual produk, semua kaya tu. Maknanya sajak memberikan kekayaan kepada rantaian supply chain dia tu. Dan bila berlaku begini, orang akan marah kepada orang yang mencerca sajak. Kan, sebab dia telah membina satu empayar untuk dia buat bisnes, dia mengayakan orang lain. Akhirnya dia simpati dengan sajak. Ini kadang-kadang kalau kita ta'assub orang itu memberikan kekayaan kepada kita sampai tahap begitu, kena cek balik iman yang ada pada diri kita ni, ya. Dan juga jangan ada sikit keredaan perkara-perkara yang mungkar. Contoh, kita setuju dengan arak, jangan. Walaupun kita tak terlibat, tak apalah, itu orang lain, saya tak. Jangan. Kita mesti ada perasaan nak marah perkara yang kita benci kepada benda yang mungkar. Sebab hari ini benda-benda perkara yang mungkar ini telah direform, rename, rebrand, yang seolah-olah tak nampak perkara itu diharamkan. Ya, ada unsur-unsur yang nak mengislamisasikan perkara-perkara. Sebab tu saya tidak setuju buku-buku teks sekolah dan juga apa jua pun penulisan yang menukar nama kan babi kepada khinzir. Saya tak setuju perkataan ditukar kepada khinzir. Walaupun ada kata Islam tu bagi sopan, tak. Kalau sebut khinzir ni, dia tak rasa babi sangat, tuan-tuan. Sebab tu saya fight dalam standard halal dah tukar, tak guna nama khinzir, kita gunakan nama babi. Dalam garis panduan di KKM pun juga saya kata tak nak gunakan nama khinzir sebab dia nampak khinzir ni baik. Saya kata khinzir ni seolah kata nak mengislamisasikan juga khinzir. Tukar. Akhirnya setujulah. Sebab tu ulama-ulama dulu bila dia mengekalkan dengan nama babi dalam bahasa Melayu ni, kita akan rasa benci. Sebila dah ubah begitu, tak rasa, tuan-tuan. So, dalam hal ini, kaedah-kaedah Zara'i ini digunakan. Contohnya kepada daging babi sintetik. Tak boleh makan. Tak boleh makan, tuan-tuan. Hatta hotdog pun tak boleh. Jangan cari tempat-tempat yang menjual hotdog atau corn dog, kan banyak yang tempat orang jual burger kan.
yang tulis hot dog, corn dog, freezer dog. Cuba ubah nama, tengok anjing panas sebut situ. Ada orang beli tak? Tak ada. Inilah yang kata kita dah hilang rasa sifat keharaman ke atas apa yang kita nak makan ni. Dia tak rasa apa. Ini yang ulama sebut ni, benda-benda yang sebegini ada kaedah-kaedah. Jangan duk beli nama. Tukar nama lah kepada sosis, tukar nama kepada frankfurter, tukar nama. Itu juga lah pandangan-pandangan yang dinukilkan oleh para ulama dulu, termasuk juga lah para mufti yang menggunakan kaedah ni. Seolah kita dah rasa hilang sifat ini, ya. Baik, begitulah nukilan Abu Yusuf daripada salafus soleh, juga dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah daripada Abu Yusuf, serta diakui kebenarannya, dan sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Muflih daripada Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, bahawa para salafus soleh tidak pernah memutlakkan hukum haram ke atas sesuatu kecuali yang memang sudah diketahui pengharaman secara pasti. Ya, contohnya yang berkenaan dengan khamar ini. Ya, khamar. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un lin-nas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan juga judi. Ya. Kul fihima, katakanlah kepada kedua-duanya itu adalah dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Ya. Jadi kedua-duanya itu arak dan juga judi itu dosa besar. Ya, tapi ada manfaatnya. Ya, adalah manfaat kepada manusia. Tak sebut sama ada kepada orang Islam ataupun tidak. Maka dalam hal ini orang yang jual arak memang kaya, orang yang tokai judi memang kaya. Tokai judi kaya, orang yang berjudi tak ada kaya dah. Yang tarik judi dia juga. Dulu nombor ikut tak? Kalau kata dulu kan ada kan, tekan nombor. Nak pergi bandar-bandar orang-orang dulu pakai kepiah, pakai helmet, elok dah. Lalu depan Toto tu cabut kepiah kejap. Masuk tekam dilek ni. Lepas tu dia tukar nama kepada loteri kebajikan. Kan elok sikit bunyi dia, loteri kebajikan. Tapi tetap juga dianggap sebagai judi. Hari ini judi dalam bentuk online. Kena cek balik lah kadang-kadang anak-anak kita kan, yang duk fight, yang duk tikam judi ni kan. Kadang-kadang kita tak tahu sekarang ni nak judi lagi senang seseorang je, pakai apps, pakai telefon je, ya. Kalau dulu nak kena masuk dalam hutan sawit, hutan sawit, saya ingat lah, saya pun orang Felda sawit, Felda rupanya memang penuh ke Felda judi zaman dah Felda dah. Ini memang real ni. Saya ingat dulu masuk, kita nak pergi kait bawah, tengok tengah duk judi, bang, tengok macam cam. Semalam jumpa surat. Bila mari polis tuan-tuan, lari tak sedar dah. Duri sawit lompat, lepas lah tu. Lagi terkejut. Tapi kebanyakan orang-orang yang terlibat begini, kita lihat rumah dia tidak sama lah. Seperti rumah Tuan Jeroska kaya, Felda dah. Baik. Begitu juga jika kita dapati seorang imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni Imam Hanbali kan. Ketika ditanya tentang suatu perkara
beliau menjawab, aku benci hendak menjawabnya. Kan? Orang tanya tentang hukum, tentang apa, aku benci nak menjawab. Tak nak jawab. Kalau boleh tak nak sebut. Ya, tak nak sebut. Atau aku tidak menyukainya. Atau hal ini tidak melegakan hatiku. Atau aku tidak memandang bagus. Ini antara jawapan-jawapan yang diberikan. Nak kaitkan bahawa yang boleh mengatakan yang halal yang haram ini adalah hak Allah semata-mata. Ya, bukan di tangan kita. Kita pun, ustaz-ustaz pun juga, apa yang ada dalam kitab ini, apa yang telah diputuskan oleh ulama, kita akan baca. Macam saya menyampaikan, mana nak buat hukum sendiri kan, kita menyampaikan saja. Ulama dulu merujuk kepada ulama dulu, ulama-ulama sampailah kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan juga yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, ya. Seperti itu jugalah diriwayatkan cara Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya ketika mereka menjawab sesuatu pertanyaan yang seumpamanya itu. Kan? Baik, itu berkenaan dengan konsep, prinsip yang kedua tentang kuasa halal dan haram adalah hak Allah semata-mata. Kemudian kita masuk sikit tentang prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, samalah dosanya seperti mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Besar tuan-tuan dosanya. Mensyirikkan, menyekutukan Allah. Saya ingin memberi ingatan pada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, termasuk juga sahabat-sahabat di FB Surah Al-Qudus. Hari ini orang suka viralkan, tularkan perkara-perkara yang dia sangka haram. Dia sangka haram. Padahal bendanya itu adalah halal. Bermakna dia telah mengharamkan perkara yang telah dihalalkan. Contoh viral, ialah orang duk viral tentang Starbucks, tentang KFC, tentang McD, tentang yang telah diberikan sejak halal ini. Dia tularkan, mengatakan ya ni haram, ya ni haram. Dan disandarkan pula dengan ustaz ni kata, ustaz ni kata. Sedangkan benda itu halal. Kalau kita mengatakan viralkan perkara tersebut adalah haram, kita telah mengharamkan benda yang telah dihalalkan. Mengharamkan yang halal sama seperti konsep ini. Apatah lagi kita mengatakan bahawa judi itu halal. Arak itu halal. Kalau tak mabuk tak apa ustaz, halal. Kalau mabuk je haram. Agak-agak orang minum arak sikit ni mabuk ke tak mabuk tuan-tuan? Sikit. Agak-agak lah. Tak. Macam pernah minum. Sebab ramai yang pegang begitu. Sikit ustaz. Hatta kepada chef hotel. Chef nombor 1. Dan juga chef-chef Melayu kita, ketika saya beri kata nikmat, saya kata bahawa, adakah anda chef Muslim ini masak bahan yang halal? Kami orang Islam ustaz, mesti halal. Baik. Saya pun ceritalah tentang bab cuka kan. Wine vinegar, cuka arak. Cuka arak ni, dia dibuat daripada pemprosesan arak. Katakan arak ni kita rendamlah, ambillah anggur, buah anggur ke buah betik, buah bali boleh, buah kurma pun boleh jadi arak tuan-tuan. Kebiasaannya anggur lah. Ambil anggur, peram, masukkan air, masukkan asid, masukkan ragi ke gula, berlaku proses pemeraman, dia akan adanya etanol.
Etanol ni ambil letakkan dalam liker kasbok untuk tujuan memabukkan. Dibiarkan lagi, dia akan menjadi cuka tu kan. Cuka. Sebab tu cuka tulen agak sukar JAKIM memberikan sijil halal kepada cuka. Tuan-tuan makan cuka tak? Makan. Habis tu macam mana? Yang tuan-tuan makan tu bukan cuka kan? Itu cuka tiruan lah. Betul yang macam ni lah, jernih ni lah, cuka tiruan, artificial vinegar, cuka makan tu kan. Cuka tulen dia akan bergantung kepada jenis buah yang direndam. Kalau anggur, dia akan kehitaman sikit. Kalau buah tin, dia akan agak kemerahan, dia tak akan jadi begini. So cuka ni asalnya nama dia adalah vinaigrette. Vinaigrette ni adalah bahasa Itali, cuka. Memang asal dia adalah dia akan buat daripada pemprosesan arak. Sebab tu cuka ni lah kerja-kerja sampingan arak. So cuka ni lah juga yang dimasukkan dalam sebagai perasa untuk makan makanan barat, western dan juga Chinese. Dia akan gunakan yang ni. Memang tak mabuk tuan-tuan. Letak bakar, memang tak mabuk, hilang. Dia tak hilang, dia akan kekurangan bergantung kepada tahap kepanasan, bergantung kepada tahap lamanya dia masak. Dia akan kurang sikit tapi zatnya masih lagi ada. Tapi tak mabuk. Kan? Dan chef pun memang juga mengakui. Ada chef dunia? Ada chef? Tak ada? Kan? So, bila kita makan memang tak mabuk tuan-tuan. Tapi dia tetap dianggap sebagai wine vinegar, cuka arak. Bila cuka arak, fatwa mengatakan haram. Sebab apa jua pun yang diproses, yang berkaitan dengan arak, maka ianya adalah haram. So ada chef dia kata, bukan haram ustaz, tak mabuk. Dia telah menghalalkan benda yang haram. Bukan saya yang sebut, saya kata fatwa yang sebut. Ya. Dia kena berhenti sebelum isyak ke? SOP macam mana SOP? Nanti langgar SOP haram tak? Duk cerita hal-hal langgar SOP haram juga. So macam mana ke? Azan dulu ke? Pun tidur. Tak apalah. So itulah yang kata, kalau kita mengharamkan perkara yang halal ini, sama dosa dia seperti mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena faham molek bang. So insya-Allah kita akan sambung pada bulan-bulan yang akan datang lah. Nanti langgar SOP haram tak? Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itulah kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.